Itu dia. Pacak, Mat. Hey yo, what's up guys, this is Hans. Welcome back to my YouTube channel. Guys, 1,000 subscribers. Uish, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku just nak ucapkan thank you sangat-sangat untuk korang semua yang mana dah support aku selama ni. Aku rasa macam, tak percaya lah. Ada juga orang kat luar sana yang nak support aku. Aku rasa sangat teruja. Sebab apa? Kau tahu tak? Nak dapatkan 1,000 subscribers dekat YouTube ni, dah rasa macam kau nak dapatkan 10,000 followers lah dekat TikTok. So, aku nak ucapkan thank you lagi sekali untuk korang semua. Bagi aku satu perasaan gembira sangat-sangat. So guys, seperti dijanjikan, cukup 1,000 subscribers ni, aku nak belanja korang satu teknik scalping yang bagi aku sangat-sangat padu lah teknik ni. Sebab apa aku cakap padu? Sebab bila kau guna teknik ni, sekali hembus je dah boleh sampai dah aku punya tipi. Dengar macam padu gila. Apa benda sekali hembus sampai tipi? Dengar macam wow kan? Jadi aku akan explain kat korang kenapa aku cakap setup ni ataupun teknik ni dia padu. So nama teknik ni adalah teknik scalping hembus. Senang dia panggil sekali hembus je. Sebab tu sekali dia datang dekat kau punya zone, dia hembus sekali dah boleh sampai dah boleh tipi, insyaAllah. Tapi tak adalah bila kau guna teknik ni, kau janganlah ingat esok kau dah boleh beli kereta Lambo ke apa, dah boleh depo ZTR ke apa. Kalau macam tu, aku dah tak duduk Malaysia lah sekarang. Mungkin aku dah duduk Pluto. So macam biasa, aku akan buat macam review untuk aku buat explanation kat korang. Dah junang lah. Okay guys, by the way, sebelum aku record video ni tadi, aku tadi bagi signal dekat dalam channel aku. Korang boleh tengok dekat paparan skrin. Cakap tak betul lah, sebab teruja sangat guys. Aku ada sediakan dekat paparan skrin aku ni. Aku bagi signal sell tadi lebih kurang dalam pukul 3 lebih. So sebenarnya aku bagi setup ni pun menggunakan teknik scalping hembus. So macam mana teknik scalping hembus ni berfungsi, aku nak cerita kat korang sekarang. Tadi bila price buat new high, okay, kat sini dia buat satu new high. So expectation aku dia nak buat continuation je sebenarnya. Tapi the moment dia turun, dia buat drop, base drop kat sini. Okay, sebelum tu lah, kalau korang tak tahu supply and demand ni macam mana, aku tunjuk sikit lah kat korang apakah itu dimasukkan dengan supply and demand. Okay guys, so dekat sini aku dah prepare dua jenis lah, demand dengan supply. Ini kita ada demand, rally base rally. Dekat sini ada supply, drop base drop. Sebenarnya dia ada 4 kategori. Di dalam kategori demand ada 2, dalam kategori supply pun ada 2 jenis. Benda tu korang boleh belajar dekat video aku sebelum ni. Okay, so macam mana kau nak marking? Selalunya trader ni dia ingatkan nak marking supply and demand ni kau kena cari rally kan, price naik, lepas tu sideway kan. Contoh macam ni ni kebanyakan trader lah. So sayang lah benda ni. Selalunya diorang akan buat macam ni. Diorang akan, okay kat sini ada sideway kan, price naik, daripada bawah dia naik, lepas tu sideway jap, lepas tu pacak. So selalunya trader yang tak tahu, yang tak faham, diorang akan marking zone sideway ni sebagai supply ataupun demand. Dalam kes ni, ini adalah zone demand lah. Selalunya trader dia akan marking je macam ni. Sebesar-besar alam ni, sebesar-besar alam ni lah dia marking. Kalau sideway ni 80 pip, 80 pip tu lah kau akan marking sebagai zone demand. Sebab tu lah engkau tak nampak dia punya credibility ataupun supply and demand punya function. Sebab cara kau marking pun kau salah. So macam mana kau nak dapatkan full potential dekat supply and demand ni? Sedangkan supply and demand ni adalah benda yang sangat-sangat penting untuk kau faham, hadam dan apply. Okay, so dekat sini aku nak tunjuk dekat korang macam mana sebenarnya cara untuk kau marking zone supply ataupun demand. So cara yang pertama, dekat sini ada satu can hijau. Ini kita panggil rally. Lepas tu ada satu can merah. Can merah ni kita panggil sebagai base. Lepas tu dia buat lagi satu can hijau. So ini adalah dinamakan rally, base, rally. Yang kau kena marking adalah candle base itu sahaja. Satu candle je. Bukannya sebesar-besar sideway ni. Tak, kau kena marking satu candle je. So cara nak marking dia adalah kau boleh marking daripada shadow to shadow, ataupun kau boleh marking body to shadow. Kalau macam aku lagi suka, dia depends lah. Kalau aku trade dekat M1, aku ambil je shadow to shadow. Kalau aku ambil trade dekat M5 and above, aku ambil je body to shadow. Sebab kadang-kadang shadow to shadow ni dia terlalu besar sangat. So aku kena filter time frame lain lah untuk aku dapatkan zone yang lagi kecil, lagi precise, lagi dapat sharp entry. Itu je sebenarnya tujuan dia. So ini cara yang untuk kau marking rally base rally. Kalau untuk supply punya zone, untuk drop base drop punya zone kan,
Apa yang kau boleh buat adalah kau marking juga base ni. Sini ada drop, sini ada base, sini ada drop lagi. So cara untuk kau marking adalah marking je. Tak kisahlah nak marking shadow tu shadow pun boleh, tak ada masalah. Tak jadi hal pun kat situ. So inilah dia drop base drop ataupun supply. So bila terjadinya benda ni, kau beranggapan bahawa bila price masuk je dalam zone, dia ada potensi untuk junam. So macam dalam case ni kau boleh tengok kat sini sini kita ada satu candle bearish ataupun kita panggil sebagai drop lah. Dia bagi satu candle drop warna merah, and then candle warna hijau ni adalah candle bullish. Candle hijau ni dia bullish dan dia dimakan oleh satu candle bearish. Ini yang kita panggil sebagai drop base drop. Kalau kau tak percaya cakap aku, tengok kita marking body to shadow. Marking body to shadow. Okay, price bila dia masuk je kat dalam zone, dia masuk dalam zone, dia buat satu rejection, pak, junam. Junam ni pula bukan junam sikit-sikit tau. Kau boleh tengok katalah kau entry kat dalam zone, kau entry dekat first zone. So kau floating lebih kurang dalam 50 pip. Mungkin dah kena SL, mungkin tak kena lagi SL, ataupun mungkin ujung-ujung sikit lagi nak kena kau punya SL. Tapi yang bestnya adalah dia punya pergi tu. Tengok dia punya pergi 250 pip kan. Kau floating 50 pip untuk dapatkan 250 pip punya TP. Bagi aku benda ni sangat berbaloi lah. So macam setup yang aku bagi signal dekat dalam channel tadi tu pun, aku gunakan benda yang sama, konsep yang sama je, iaitu drop base drop. So guys, signal yang aku share dekat dalam channel aku tadi tu pun aku gunakan, macam aku cakap tadi lah, aku gunakan teknik scalping hembus ni. So macam mana aku boleh identify ni adalah, korang kena tahu satu benda. Untuk menggunakan teknik scalping hembus ni, kau kena cari dua benda, iaitu kau kena cari zone, which is supply ataupun demand punya zone. Yang kedua, kau kena cari breakout. Tak kisahlah salah satu ni yang mana keluar dulu, tapi wajib ada. Kadang-kadang breakout dulu baru zone ada. Kadang-kadang zone keluar dulu barulah breakout tu keluar. Okay, so dalam benda ni aku nak tunjuk kat korang Okay, dekat sini terbentuknya satu candle warna merah, iaitu candle drop. So bila candle drop ni ada, kat sini pula warna hijau ni candle base. Drop base, sebelah dia keluar lagi candle warna merah, yang mana candle merah ni dah makan dah candle base. So kat sini terjadinya drop base drop. So macam mana aku buat, aku akan ambil satu zone untuk aku marking. So kat sini aku akan marking je zone macam ni. Okay, kau marking je body to shadow. Okay guys, dalam case ni kan, yang keluar adalah zone dulu, which is zone supply kat sini. So sini adalah zone supply sebab drop base drop. Kita tengok balik kat atas ni, supply drop base drop, bentuk dia macam ni, merah hijau merah. Kadang-kadang boleh je jadi hijau, hijau, merah. Boleh je, tak ada masalah. Janji penghujungnya adalah drop, dia adalah supply. Kalau penghujungnya adalah rally, dia adalah demand. Ingat je yang tu. Okay, so dalam case ni dia terjadinya drop base drop. Lepas tu kau kena tengok dekat mana area support. So kat sini kita boleh tengok sini kita ada satu support. Aku ambil lah shadow paling ujung sekali ni. Kita ambil lah shadow paling ujung. So dekat sini ada satu support. Kat sini zone keluar dulu, barulah breakout tu keluar. Breakout tu apa? Breakout support before lah. So dekat sini zone keluar, lepas tu dia breakout pula support. That's why aku cakap bila price pull back balik, memang sedap untuk dapatkan sell kat sini. So kita tengok sikit lah setup ni. Okay, kat mana kau punya TP, kat mana kau punya SL. Okay, nombor satu, bila kau dah marking zone tu sebesar mana, dekat sini zone aku sebesar 32 pip. So bila zone aku sebesar 32 pip, aku akan ambil lebih kurang 20 pip daripada SL, which is aku bajet dekat sini, which is aku bajet dekat area-area atas ni. So aku punya SL adalah kat sini. So TP nya dekat mana? TP nya adalah aku akan ambil dekat support before. Support starting dia buat kenaikan, which is ni dia tengah turun kan. Okay, ni dia tengah turun. Lepas tu the moment dia start buat kenaikan untuk pergi ke zone tu, itu adalah support ataupun apa, TP aku. Okay, so ini adalah aku punya TP. So dekat sini katalah kau entry dekat first entry point ataupun first zone tu. So kau pun buat, bila price masuk je dalam zone ni, kau terus buat entry lah. Okay, kau punya SL dekat sini, SL kau sebanyak 55 pip, tapi kau punya TP adalah dekat sini 170 pip. So dekat sini dia adalah kau punya ratio win loss ratio ataupun risk and reward kau 1:3.5 aku boleh cakap. 1:3.5. Sebab apa? Kau punya SL 55 pip, tapi kau punya TP 170 pip. Dan 100 pip ni pun alhamdulillah sampai dah, dan aku sempat claim kat dalam channel aku. Kau boleh pergi tengok, link ada dekat bio. Kau tekan je link kat bio ni, kau orang boleh tengok performance aku hari ni. Okay guys, hari ni 22 April pukul 3 petang aku ada share satu signal sell. Kalau korang tak percaya, lepas je korang tengok video ni, korang tekan link kat bio, kau pergi kat channel aku, korang tengok 22 April punya result pukul 3 petang.
So macam dalam setup ni, apa yang jadi adalah dia turun melebihi expectation. Kita punya target 170 pip lah, tapi nak dijadikan cerita, tengok dia turun bawah gila. Kau punya zone lebih kurang 35 pip. Okay, standard lah 30 pip, 35 pip macam tu. Kau punya TP 170 pip. Tapi nak dijadikan cerita, setup ni dia pergi sampai 350 pip. Memang gila lah gol sekarang ni. Sekejap lah. Sebab tu aku cakap, teknik scalping hembus ni, sekali masuk zone, kalau dia respect, dia memang pergi terus. Dia pergi terus. Okay guys, dekat sini aku nak tunjuk dekat korang contoh yang kedua. Ingat tak tadi aku pesan apa? Untuk korang guna teknik scalping hembus ni, korang kena cari dua benda. Nombor satu adalah zone supply ataupun zone demand. Nombor dua adalah breakout. Tak kisahlah mana-mana yang keluar dulu, asalkan dua-dua benda ni ada, dah valid dah setup tu. Okay, sekarang ni korang boleh tengok kat sini Sini kita ada satu drop, lepas tu dia buat base, dia buat rally. So dekat sini apa-apa yang berakhir dengan rally, dia adalah demand ataupun zone untuk kau standby masuk buy. Marking je macam ni, marking je macam ni. Kau marking daripada body tu shadow pun boleh, shadow sebelah ni pun boleh, asalkan kau marking body tu. Kau jangan pula marking sebesar-besar alam sideway tu. Contoh lah kat sini ni sideway kan. Sideway kau ambil rectangle ni, kau marking daripada atas ni sampai bawah ni. Habis tu bapak besar zone, kau nak entry kat mana mat? Ini zone saja pun dah berapa pip lah. Zone saja dah 75 pip, habis tambah kau punya SL 100 pip. Takkan jadi lah macam tu. Aku boleh cakap dengan kau. Sebab tu kau kena belajar cara nak marking zone supply dan zone demand dengan betul. Korang kena belajar betul-betul benda tu. Okay, so bila kita dah marking kat sini, kita dah dapat dah perkara pertama, iaitu kita dah dapat dah zone. Okay, nombor dua, kita kena cari breakout. Okay, dekat sini guys, kau boleh nampak dekat sini ada satu area resistance tau. Resistance kecil M5 kat sini. So kat sini ada satu resistance, kat bawah ni dia dah buat base lah, dia dah buat zone, dia dah buat demand area ataupun demand zone kat sini. Okay, bila price naik, pop, dia breakout resistor ni. Kau pun cakap, weh, zone dah ada, breakout pun dah ada. Okay, aku boleh standby lah untuk masuk buy kat sini. Betul ke benda ni jadi? Jom, aku nak tunjuk kat korang. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita tekan play. Pop. Itu dia. Pacak mat. So macam aku cakap tadi lah, kau kena identify kat mana kau punya SL dan kat mana kau punya TP. So SL normally aku akan ambil bawah sikit je daripada zone. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang aku ambil bawah sikit. So depends lah. Kalau zone tu kecil sangat macam ni kan, zone ni lebih kurang dalam 18 pip. So aku ajakkan sikit jadi 44 pip SL aku. So kau punya TP ambil kat mana? Macam aku cakap tadi, kau kena ambil dekat resistance ataupun support permulaan sebelum dia nak buat retracement tu. Okay, kat sini kan dia dah buat base, dia dah buat breakout. So permulaan penurunan dia tu sebelum dia nak retrace ke zone kau ni, itulah kau punya TP. So tengok kat sini, lepas dia buat base, lepas dia buat breakout, dia naik sikit. Inilah permulaan dia untuk dia buat penurunan masuk ke dalam base dia balik. So inilah kau punya TP. Ambil je ini kau punya TP sebagai dekat resistor ni kau punya TP. Okay, tengok sekarang ni kita nak buat kira-kira sikit. Okay, katalah bila price tengah turun kan, okay, kau pun entry dekat first layer. Makin turun makin entry, makin turun makin entry selagi mana dia dalam zone. Okay, katalah kau entry satu position je dekat sini. Kau entry satu ataupun dua je lah, 0.01 dua layer. Kau floating lebih kurang dalam 24 pip. Kau floating lebih kurang $2.4. Kalau dua layer dah lebih kurang dalam 5 USD lah kau floating. Tapi kau punya TP bukannya atas ni. Kau punya TP adalah dekat sini, 100 pip. Kau floating tadi 20 pip, tapi TP kau 100 pip. So berapa nisbah kat situ? 1:5. Floating 20 pip, TP 100 pip. Kalau kat sini kau floating $5, dekat sini kau dah profit $20 lah. Sebab apa? 0.01 running 10 pip, kau akan profit $10. Kau ada dua layer tadi. So kat automatic kat sini kau punya profit adalah 20 USD. Okay guys, sampai sini je video pada kali ni aku rasa. Aku sebenarnya banyak benda lagi aku nak explain kat korang, tapi aku takut video ni akan jadi terlalu panjang sangat. So mungkin aku akan explain dekat next video. So guys, sekali lagi aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang mana yang support aku. Dah 1000 subscribers guys. Aku rasa sangat happy. Tapi sini aku nak ambil kesempatan untuk aku buat announcement juga kat korang. Tak kisahlah reward yang aku bagi nanti dalam bentuk cash ataupun barangan Apple ke, ataupun mungkin ada benda-benda yang korang nak request, korang boleh komen dekat ruang komen kat bawah. Okay guys, so kalau korang nak support aku lagi untuk cukupkan 10,000 subscribers untuk aku buat giveaway, raja-rajalah korang pergi share video aku ni dekat korang punya story ke, pergi share kat kawan-kawan korang ke, pergi share dekat WhatsApp punya status. So korang pergi share, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk komen dan like. Semoga video yang aku share pada hari ini memberikan manfaat untuk korang. So alhamdulillah aku dapat juga tunaikan janji aku. Sekali lagi thank you so much guys untuk 1000 subscribers. I love you guys so much. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum.